Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Khairul Hilmi dan kepada semua. Nama saya Muhammad Faris Iman bin Hasbullah, bernombor metrik 208108. Hari ini saya akan berkongsi mengenai pengurusan kewangan mahasiswa. Siswa yang bijak pasti menjadikan diri untuk lebih berdisiplin mengurus wang mereka. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa wang adalah sumber utama dalam proses pembelajaran. Pengurusan kewangan yang tidak baik akan mengganggu emosi mahasiswa. Emosi yang baik akan melancarkan pembelajaran. Kehidupan pada zaman moden ini begitu mencabar, khususnya bagi siswa di institusi pengajian tinggi IPT. Kewangan menjadi antara masalah utama yang membelenggu hidup mereka. Situasi itu serba sedikit akan menjejaskan prestasi mereka, termasuklah prestasi pembelajaran. Kebanyakan siswa bergantung kepada allowance atau pinjaman pendidikan untuk perbelanjaan sepanjang tempoh pengajian. Siswa yang bijak dalam menguruskan kewangan akan mengutamakan pembayaran yang wajib terlebih dahulu seperti yuran akademik, makanan dan tempat tinggal. Yang terakhir, jika mahasiswa menggunakan wang untuk berseronok secara berlebihan adalah tindakan yang tidak wajar dan mampu mengakibatkan tekanan emosi semata-mata. Golongan bijak pandai ada mengatakan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sudah terang lagi kan bersuluh bahawa ramai dalam kalangan mahasiswa pada hari ini sebenarnya tidak menyedari betapa pentingnya menyimpan wang atau kita sebut sebagai menabung. Malahan mereka tidak mempunyai hala tuju kewangan yang baik. Sungguh malang. Walau apa keadaan sekalipun, simpanan mestilah dibuat untuk kesenangan mahasiswa pada masa akan datang atau pada waktu kecemasan. Simpanan tidak perlulah banyak sebenarnya. Biarlah wang simpanan kita sedikit. Namun lama-lama tanpa kita sedari, wang tersebut akan mencapai jumlah yang cukup banyak. Simpanlah sedikit walaupun hanya RM1. Sesungguhnya masih ramai yang tersilap dengan cara menabung. Tahukah anda, kita tidak sepatutnya menabung dengan memasukkan duit lebihan belanja kita sahaja. Salah itu. Hakikat yang sebenar, cara yang betul untuk menabung adalah setiap kali kita mendapat duit allowance atau duit belanja, seharusnya kita memasukkan terlebih dahulu sebahagian kecil wang itu ke dalam tabung sebelum ianya dibelanjakan untuk perkara yang lain. Maka seandainya seseorang itu telah berbelanja secara berlebihan, sudah tentu tidak ada apa yang perlu dirisaukannya kerana dia sudah menyimpan siap-siap duit terlebih dahulu. Betul bukan? Apa-apa pun diharapkan mahasiswa lebih peka terhadap duit simpanan. Ingat kata orang, sediakan payung sebelum hujan. Dunia sudah moden, teknologi kian bertambah canggih. Boleh dikatakan setiap mahasiswa mempunyai telefon pintar sendiri. Guna telefon pintar dengan bijak. Mahasiswa bolehlah memuat turun aplikasi seperti Money Manager untuk membuat catatan mengenai penggunaan kewangan harian. Hal ini dapat memastikan mahasiswa tidak berbelanja secara berlebihan. Tapi jangan dilupa, jangan ada yang malas untuk masukkan maklumat ke dalam aplikasi tersebut pula. Seterusnya, mahasiswa juga boleh mencari aplikasi yang memberi diskaun dan aplikasi cashback yang boleh membantu mengurangkan perbelanjaan harian. Ingatlah, bukan telefon pintar sahaja yang perlu menjadi pintar. Mahasiswa juga perlu menjadi pintar dalam menguruskan kewangan. Akhir sekali, jika ada mahasiswa yang berkeinginan untuk mencari duit lebih, mereka boleh menggunakan platform seperti Twitter, Facebook dan sebagainya untuk mencari kerja sambilan semasa hujung minggu ataupun mencari survey yang berbayar. Jika mahasiswa itu berani untuk menanggung risiko, mereka boleh membuka perniagaan atas talian seperti menjual pakaian, kasut dan sebagainya. Namun harus diingat, kerja sambilan adalah satu pilihan dan bukannya satu paksaan. Jika mampu, teruskan. Dan sekiranya anda
anda berasa tidak mampu, jangan teruskan. Takut nanti mengganggu pembelajaran sahaja. Jangan sesekali biasakan diri kita dengan berhutang. Hal ini kerana anda akan menambah satu lagi bebanan kewangan. Sebaiknya latih diri anda untuk mengurus kewangan dengan lebih baik. Biarlah hidup secara bersederhana tapi bebas hutang. Hari demi hari keadaan ini makin memilukan apabila aktiviti berhutang telah menjadi asas pada kehidupan masyarakat dewasa ini. Antara cara dan saranan sebagai seorang yang suka berhutang, seeloknya dia mencatatkan hutang-hutangnya di dalam buku nota. Ataupun seiring dengan peredaran zaman, mahasiswa juga boleh menggunakan aplikasi di telefon seperti buku 35 iaitu dicipta bagi memudahkan urusan mencatat hutang. Secara kasar, ia mempunyai fungsi yang sama seperti versi digital untuk buku 35 yang terkenal suatu ketika dahulu. Akan tetapi, bukanlah bermakna kita boleh berhutang sesuka hati. Harus diingat, langit tak selamanya cerah. Ada kalanya ada keadaan yang memaksa kita untuk berhutang juga. Maka pada saat itu, fikirkanlah dan ukurlah baju di badan sendiri agar hidup kita tidak merana di kemudian nanti. Sebut saja mengenai membeli belah. Siapa yang tidak suka, bukan? Tambah pula golongan muda seperti mahasiswa. Sememangnya membeli belah memang menjadi kegilaan remaja pada masa kini. Terutamanya sekali golongan perempuan. Mahasiswa seharusnya bijak berbelanja. Sebagai contoh, mahasiswa boleh mencari pakaian terpakai melalui kedai bandel ataupun gunakan aplikasi seperti Carousel untuk mencari barangan dan dengan harga yang lebih murah. Selain daripada itu, mahasiswa boleh menunggu sehingga terdapat sales atau jualan durian runtuh untuk membeli barangan. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini, berlangsungnya jualan sales 6 hari bulan 6 di aplikasi Shopee, Lazada dan sebagainya. Kebanyakan harga barangan dari beraneka jenis telah turun secara mendadak. Maka dengan itu adalah baik bagi mahasiswa membeli barangan dengan harga yang cukup murah. Akhir kata, tidak salah sebenarnya bagi mahasiswa untuk membeli belah, terutama sekali barangan yang memang diperlukan. Namun begitu, perkara yang salah ialah membeli belah mengikut nafsu dan tidak membandingkan harga terlebih dahulu. Mahasiswa mestilah menghindari diri dari membeli barangan yang tidak diperlukan. Ingatlah, belilah barangan yang mengikut keperluan dan bukannya mengikut kehendak nafsu sahaja. Akhirul kalam, sebagai mahasiswa yang bijak, seharusnya membuat perancangan kewangan sebaik mungkin. Ingatlah bahawa pilihan sentiasa berada di tangan anda. Anda yang tentukan kehidupan anda. Anda jugalah yang menentukan hala tuju hidup anda. Sekian dari saya, Muhammad Faris Iman bin Hasbullah. Terima kasih kerana sudi mendengar.